Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah. Insyaallah malam ni kita sambung lagi, masih lagi berkenaan dengan ayat-ayat nasakh, iaitu wa minal mujadilah. Ayat mansukh dalam surah Al-Mujadilah dalam nota kita ni, muka surat 151, iaitu masalah bersedekah sebelum bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu ini adalah ayat yang ke-19 yang dianggap mansukh, yang dihitung sebagai mansukh mengikut Imam Suyuti dan juga Ibnul Arabi. Bersedekah sebelum daripada bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Ayat ini selengkapnya, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menghadap dan bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu bersedekah sebelum kamu menghadapnya. Itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih bersih. Dalam pada itu, kalau kamu tidak ada benda yang hendak disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jadi ayat ini dikatakan mansukh dengan ayat sesudahnya, iaitu ayat mana? A'ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat fa idh lam taf'alu wa taballahu 'alaykum fa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ullaha wa rasulah wallahu khabirum bima ta'malun. Saya mengatakan pendapat saya seperti yang dikatakannya. Maknanya saya, kata Imam Waliullah, sependapat dengan Imam Suyuti, mengatakan bahawa ayat yang ke-12 ini dimansuhkan oleh ayat yang ke-13. Yang maknanya Imam Waliullah bersetuju. Jadi nota 339. Bagi Imam Waliullah, ayat 12 ini dimansuhkan oleh ayat 13 menurut Maulana Palampuri. Maulana Said Ahmad Palampuri, salah seorang pensyarah kepada kitab Fawzul Kabir ni, dia kata ayat ini tidak mansuh secara keseluruhan, tetapi bertukar sifat hukum dari wajib kepada sunnah kerana terdapat pilihan dalam ayat kedua. Tidak jadi, maknanya dia ayat ni tetap muhkam, maknanya boleh diamal, cuma sifat hukum itu berubah. Daripada wajib dia bertukar kepada sunnah, yakni pilihan. Sebab apa? Sebab mengikut Maulana Said Palampuri ni, Allah SWT belah kasihan. A'ashfaqtum, apakah kamu takut jadi miskin? Jadi Allah Ta'ala kasihan belas kepada para sahabat ni, memaafkan. Maknanya tidak perlu bersedekah sebelum bertemu dengan Nabi. Bila ada hajat nak berjumpa dengan Nabi, tak perlu sedekah. Walaupun sebelum pada ni wajib bersedekah, tetapi kemudian bertukar kepada sunnah.
Kemudian ada satu pendapat lagi kita tak bubus sini, iaitu ni pendapat ni dia bantah, seolah-olah dia bantah pendapat Sa'id Palampuri ni. Sa'id Palampuri kata saat ni bertukar daripada wajib kepada sunat. Tetapi Maulana Husain Ali Al-Ulwani terkenal dengan satu aliran tafsir di Pakistan tu, dalam kitab yang disusun oleh anak murid dia Maulana Ghulamullah tu, dia kata di sini tidak pernah berlaku mansuh daripada wajib kepada sunat, sebab konteks ayat ni daripada awal, sebelum daripada ayat ni, yakni ayat yang ke-11, semua tu menunjukkan kepada hukum sunat. Ayat ni lah ayat majlis ni, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, bila mana dikatakan kepada kamu buka majlis tu, kan tempat duduk tu wiruai orang lain nak duduk, jadi kesok-kesok. Jadi itu adalah perintah sunat. Jadi hak ni pun sunat juga. Cuma dalam ayat yang ke-13 itu ditekankan, maknanya kalau kamu tidak mampu buat hak sunat ni, hak wajib tu tetap kena jaga. Maknanya kalau kamu tidak mampu bersedekah, tapi zakat wajib, jaga semaya 5 waktu tetap wajib. Itu pendapat Maulana Husain. Kalau kita tengok di sini, jika diteliti dengan mendalam, kalau kita tengok mulai ayat ni, tidak ada alasan untuk mengatakan ayat ini mansuh, walaupun dari segi hukum, walaupun dari segi sifat hukum. Jadi Syahullah kata tak ada dah sebarang bentuk hukum kena sedekah sebelum bertemu dengan Nabi, sama ada sedekah sunat ataupun sedekah wajib. Sedekah tu sendiri dia sunat, tapi bila nak jumpa Nabi dia jadi wajib. Jadi pendapat dipersetujui oleh Imam Waliullah daripada wajib daripada wajib ataupun daripada sunat, jadi tak ada hukum kena sedekah, boleh jumpa gitu-gitu. Sa'id Palampuri kata tidak, daripada sunat, daripada wajib kepada sunat. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan ayat ini mansuh walaupun dari segi perubahan sifat hukum. Ini kerana Allah memerintahkan orang-orang beriman supaya mendahulukan sedekah sebelum berbicara secara sulit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan najaitum itu merujuk kepada pertemuan sulit. Maknanya orang panggil munajat, kan? Munajat tu daripada naja yunaji munajah. Maknanya bertemu, berbicara secara bersemuka dua orang, sama. Itu maksud najaitum. Dia sesuai dengan beberapa ayat sebelum pada ni. Innaman najwa minasyaitan. Dalam ayat yang keberapa kita tengok dalam surah Mujadilah ni juga, pada ayat yang ke-8, ayat yang ke-8, ayat ke-9 dan juga ayat ke-10 ada perkataan najwa. Najwa tu berbisik. Najwa tu dengan makna berbisik-bisik. Jadi konteks ayat ni daripada awal sebelum pada ni, sini ni, maknanya ayat 12 ni, dia bukan semata-mata menghadap jumpa Nabi, tidak. Menghadap secara sulit. Maknanya tengah-tengah Nabi bersama dengan sahabat lain, kita pun agak Nabi, bisik dengan Nabi. Ataupun orang lain itu terpaksa Nabi kata, pergi. Aku ada urusan dengan orang ni. Jadi dia ambil masa Nabi. Dia minta Nabi layan dia tu, mendengar perbicaraan dia tu secara khusus, tanpa campur tangan orang lain. Itu kalau kita tengok dari segi bahasa. Dari segi perkataan najaitum tu,
menunjukkan percakapan secara sulit antara dua orang. Bukan Nabi tengah ramai-ramai tu kita nak pergi tanya kena sedekah dulu, tidak. Tetapi kita nak bertemu, nak berbicara secara sulit dengan Nabi tanpa orang lain tahu. Seolah-olah ada perkara rahsia. Sebab kalau kata bisik ni, korang. Ia bukanlah semata-mata bertanya kepada baginda yang sememangnya boleh dilakukan dalam majlis bersama dengan orang lain. Tak ada masalah nak tanya. Ini berarti berbicara secara sulit dengan baginda, berarti mengambil waktu baginda tanpa orang lain juga mendapat manfaat. Kan Nabi ni untuk semua orang. Jadi kalau kita ada soalan untuk Nabi, maka soalan tu biar orang lain dengar jawapan Nabi untuk orang lain juga. Tetapi bila kita ada benda yang sulit dengan Nabi, kita telah menghalau orang lain dapat manfaat daripada penjelasan Nabi. Jadi untuk bolok kita seorang, bila kita dapat ataupun kita nak keistimewaan daripada Nabi, maka tidak kena bersedekah dahulu. Oleh sebab itu mereka digesa supaya bersedekah sebagai amalan sunat, sebagai memuliakan Rasulullah. Mana hormat masa Nabi, hormat kedudukan Nabi untuk orang lain juga. Jangan kita bolok kita seorang. Dan berada dengan baginda kerana masa baginda adalah sangat penting untuk urusan umat. Tiba-tiba kita pergi jumpa Nabi tu untuk perkara peribadi. Gesaan ini ditujukan kepada mereka yang mempunyai kelapangan harta. Orang ada harta tu, dia kena sedekah lah. Maknanya sebagai satu tukaran. Orang lain sepatutnya duduk dalam majlis Nabi, orang lain dapat ilmu. Tetapi bila dia seorang pergi kecek, Nabi tidak dapat melayani orang lain, cuma dia dapat nasihat Nabi. Jadi dia dapat satu keistimewaan, seolah-olah macam dia kena bayar. Jadi bentuk bayar tu dalam bentuk macam mana? Bukan bayar Nabi, bayar kepada fakir miskin, untuk manfaat orang lain. Jadi mengapa digesa supaya bersedekah? Ini kerana sedekah adalah untuk manfaat umum, yang diperolehi oleh orang yang memerlukannya. Sesuailah dengan Nabi tu. Nabi dia mari untuk semua manusia, tak kira orang kaya ke orang miskin ke. Orang kaya tak boleh nak minta supaya Nabi buat majlis khusus untuk dia, tak boleh. Jadi diperintahkan supaya bersedekah ni kerana sedekah merupakan takaful atau jaminan masyarakat. Takaful ni makna saling menjamin lah, cuma ini jadi istilah insurans. Takaful ni maknanya saling menjamin. Dalam satu masyarakat orang beriman ni tidak ada siapa yang kelaparan, tidak ada siapa yang sepatutnya tidak dapat bersekolah, tidak sepatutnya mana-mana seorang tu terbiar tanpa ada pembelaan. Mesti kena ada saling menyumbang, memberi manfaat untuk orang lain. Ini bersesuaian dengan ruang waktu yang telah diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu hendaklah dia bersedekah untuk manfaat umum sebagai bayaran, tukaran kepada dia ambil masa Nabi jadi masa khusus untuk dia. Ini sebagai terbiah supaya orang beriman tidak berlebihan dalam mengambil masa baginda untuk bertanya sesuatu yang bersifat peribadi. Itu yang pertama. Kemudian oleh kerana siyak surah, konteks surah ni berkaitan dengan teguran kepada golongan munafikin, maka perintah sedekah sangat penting untuk menyekat mereka dari mengambil kesempatan untuk mengganggu masa Nabi, mengganggu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbisik-bisik dengan baginda. Maknanya bila semua orang boleh mari jumpa Nabi, tanya Nabi maka orang munafik ni dia ambil kesempatan tanya macam-macam. Siapa ada orang tanya ke, wahai Rasulullah, uta saya duk mana? Dalam hadis tu. Jadi Nabi macam nak marah, Sayyidina Umar pun berlutut minta maaf dengan Nabi. Bagi pihak orang bertanya. Maknanya kalau tidak ada sekatan
seperti lagu ni, kena sedekah ni, dah. Orang tidak akan hormat Nabi, orang macam-macam. Terutamanya golongan munafik ni ambil kesempatan nak buai masa Nabi. Jadi kalau tengok kepada surah Munafikun ni, surah Mujadilah ni, dia berkenaan dengan golongan munafik. Cerita golongan munafik. Sebab najwa tu sok-sek, bergosip, ada desas-desus. Jadi golongan kalau golongan munafik ni, kalau bunyi sedekah, tak sih. Sebagaimana diketahui orang munafik sangat berat untuk bersedekah. Dengan perintah sedekah ini bersama perintah bertaubat mendirikan sembahyang, maka ini merupakan rawatan terhadap penyakit nifak yang tersembunyi dalam hati mereka. Nak rawat tu. Jadi kita baca surah Mujadilah, surah Hasyar. Dia daripada surah apa lagi? Mujadilah tu Allah ke belakang tu dak. Tu banyak menyentuh munafik. Banyak betul munafik. Kalau surah Mujadilah perintah supaya beradab dengan Nabi, dak sedekah apa semua, maka orang-orang munafik ni dia dapat ubah penyakit nifak dia. Kalau dalam surah Hasyar tu, orang munafik tu dapat dibaiki sifat-sifat nifak mereka itu dengan cara mereka lagu mana? Menghayati Asmaul Husna. Ingat tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka dengan cara tu mereka dapat baiki diri mereka. Jadi perkara yang ketiga, dengan sedekah akan jelas perbezaan antara orang beriman dan munafik. Maka macam satu saringan lah. Jadi orang yang ada hajat betul-betul mari jumpa Nabi, dia kena sedekah. Dia kena sedekah. Adapun orang munafik ni, dia saja je nak ambil kesempatan masa Nabi, bila ada perintah supaya bersedekah, maka tak jadilah dia, sebab kedekut dia tu. Wala yatuna salata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Orang munafik ni ala kosmaya malah-malah, kalau minta infak mereka tak berapa suka, keruk dahi dia. Itu konteks ayat ataupun wajah bahawa ayat 12 ni tetap muhkam. Kemudian ayat mansuh dalam surah Mumtahanah. Surah Mumtahanah ni surah wanita-wanita diuji. Maknanya orang mukminah, orang beriman yang berada di Mekah tu, bila dia mari hijrah kepada Nabi, Allah Ta'ala perintahkan supaya mereka tu diuji, disoal. Cuma kalau orang lelaki macam mana? Orang lelaki Mekah mari nak duduk di Madinah, tak boleh, kena atas balik. Sebab apa? Sebab ini sebahagian daripada perjanjian Hudaibiyah, perjanjian berat sebelah tu, okey. Orang-orang Mekah kata orang Madinah mari melarikan diri ke Mekah, tidak akan balik semula. Kita tidak akan atas semula ke Madinah. Tetapi kalau orang Mekah lari ke Madinah, Nabi kena atas balik. Tapi hak perempuan tidak. Hak perempuan tidak. Hak perempuan tidak. Sebab apa? Sebab dalam perjanjian tak sebut perempuan, hanya sebut lelaki. Bila tak sebut perempuan, jadi Nabi boleh pegang lah. Cuma kena uji, takut jadi spy. Takut spy tu hok mari. Satu lagi dia kata, tidak diuji lelaki, kena atas balik. Tapi kalau mereka tu nak juga, berarti mereka tu tak perlu diuji. Sebab apa? Sebab kalau kita baca di awal surah Mumtahanah ni, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Maknanya kalau orang mukmin Mekah tu mari nak duduk dengan Nabi, memang orang yang benar-benar nak berjihad, bukan mari saja-saja. Adapun perempuan ni, dia kena uji dahulu. Sebab bagi mereka itu tidak wajib jihad. Dan kemungkinan tadi kalau dia mari tu mungkin takut orang Quraisy hantar sebagai spy. 20.
mengembalikan mahar wanita mukmin yang berhijrah kepada bekas suami mereka yang kafir. Jadi ayat ni kata, fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum mislama anfaqu. Berikanlah kepada orang Islam yang lari isterinya itu ganti mas kahwinnya sebanyak yang telah mereka bayar. Maknanya orang beriman yang ada di Mekah tu, di Madinah tu, kalau isteri mereka itu pergi melarikan diri ke Mekah, maka hendaklah dibayar mahar tu. Kena dibayar ganti mahar yang telah mereka bayar. Ayat ini selengkapnya, wa in fatakum syai'un min azwajikum ilal kuffar fa'aqabtum fa'atul ladzina dhahabat azwajuhum misla ma anfaqu wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan sekiranya kamu tidak dapat menerima balik sesuatu dari mas kahwin isteri-isteri kamu yang menjadi murtad serta melarikan diri ke pihak orang-orang kafir, kemudian kamu menyerang puak kafir itu serta mendapat harta rampasan, maka berikanlah kepada orang-orang Islam yang lari isterinya itu ganti mas kahwinnya sebanyak yang telah mereka bayar. Maksudnya ketika dia nikah dulu dengan bini dia, dia beri mahar kepada bini dia tu 10,000. Ya. Tiba-tiba bini dia tu hilang. Bila berlaku perang, maka ambil harta ghanimah diberikan kepada lelaki tadi sebanyak mas kahwin hak dia, kerugian tu hilang tu disebabkan bini dia lari. Sebanyak yang mereka telah bayar, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang mana kamu beriman kepadanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana membuat perjanjian Hudaibiyah dengan kafir Quraisy, datanglah kepada baginda beberapa wanita beriman yang berhijrah pada ketika itu. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth antara mereka yang keluar berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Beliau melarikan diri daripada suaminya Amr bin Al-As bersama dua orang saudaranya Umarah dan Al-Walid. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Allahu a'lam biimanihinna. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi isamil kawafir was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maknanya wanita mukmin daripada Mekah mari berhijrah ke Madinah. Sebelum mereka itu dibenarkan menetap berada di Madinah dan layak dikira sebagai muhajirat, maka ujilah iman mereka. Teh dulu. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Maksudnya Allah Ta'ala yang perintahkan kamu uji mereka. Kalau mereka lulus dalam ujian ini, maka mereka itu dikira sebagai orang yang beriman mengikut mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah itu. Dengan yang demikian, sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Maksudnya kalaulah suami mereka tu cari mereka, dan dalam keadaan kamu mengetahui bahawa mereka itu mukminah yang sejati yang berhijrah kepada kamu, janganlah kamu hantar balik serah kepada suami mereka yang kafir itu. Mereka yang ni bila sabit sebagai beriman, tidak halal bagi orang kafir itu sebagai isteri. Jadi ayat ni juga berkenaan dengan tidak boleh berkahwin dengan orang kafir. Dan orang-orang kafir itu tidak pula halal bagi mereka sebagai suami. Dan berilah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan. Maknanya kalau dia mari tutup, tak, mari cari di Madinah tu, ni bini kawan ni, bapa dengan demo, Nabi diperintah supaya bagi. Tanya berapa mahal kamu bagi dulu pada dia.
20 dinar, bagi 20 dinar sebagai tebusan, sebagai pampasan. Dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka. Maknanya di kalangan kamu orang-orang yang telah lama berhijrah di Madinah, ataupun kamu orang-orang Ansar ni, kalau kamu nak ambil perempuan-perempuan tadi sebagai isteri, molek enal lah. Sebab apa? Sebab memberi perlindungan kepada mereka. Sebab bila mana mereka ni mari hijrah, nak duduk dengan siapa? Mungkin ada anak beranak, mungkin orang tak ada. Jadi tidaklah jadi kesalahan kepada kamu untuk mengahwini mereka, dengan syarat kamu memberi kepada mereka mas kahwinnya. Mana tak boleh kata ada demo tak ada perlindungan, nikah dengan ambok tak. Tapi syarat je tak ada mahar. Tak boleh, tetap kena ada mahar. Iza ataitumu, iza di sini dengan makna syarat. Apabila kamu memberikan kepada mereka itu mahar mereka. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Wahai orang-orang Islam, tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan yang kekal dalam Janganlah kamu wahai orang-orang beriman tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir. Maknanya kalau isteri seseorang itu telah jadi kafir, patah balik jadi kafir semula, kira pisahlah, kena fasah, terbatal akad itu sebab berlainan agama. Tidak boleh tidak boleh duduk sebumbung itu dua agama yang berbeza. Dan mintalah balik pas kahwin yang telah kamu berikan. Dah kamu nak jadi kafir semula, dah mahar yang aku bagi pada kamu hantar balik. Kemudian biarkanlah mereka, yakni suami-suami yang kafir itu, meminta balik apa yang mereka telah belanjakan. Maknanya kalau dia mau tu minta dengan kamu, wuilah, jangan rasa berhati. Demikianlah hukum Allah. Dia hukumkan di antara kamu dengan adil. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Itu cerita latar belakang ni. Allah membatalkan perjanjian antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy, khususnya berkenaan wanita, dan menurunkan ayat ujian. Ayat ni lah. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan wanita di Madinah sebab setelah ujian. Maknanya kalau wanita tu telah teruji, terbukti sebagai mukminah, mereka berhak duduk di Madinah sebagai orang muhajirat dan juga mendapat keistimewaan yang lain jugalah. Dan mengembalikan golongan lelaki ke Mekah. Itu hak perjanjian dahulu. Jadi balik kepada muka surat 154 atas tu. Jadi ayat ni, ayat muka surat 153 ni, fa'atul ladzina zabat azwajuhum misla ma anfaqu ni. Komentar daripada Imam Waliullah dikatakan ayat ini mansuh dengan ayat pedang. Ayat pedang. Juga dikatakan mansuh dengan ayat ghanimah. Dikatakan ayat ni muhkam. Saya mengatakan yang lebih zahir bahawa ia punya muhkam, akan tetapi hukumnya berhubung dengan mudahanah, yakni perjanjian. Dan pada waktu orang-orang kafir kuat, yakni orang Islam lemah pada waktu itu. Jadi komentar Syah Waliullah di sini secara umumnya menunjukkan bahawa ayat ni Syah Waliullah kata tidak mansuh, cuma berubah keadaan. Keadaan berubah. Bagi kepada suami mereka itu mengembalikan mahar kepada mereka itu sama. Ini dalam konteks bila ada perjanjian antara satu negara Islam dengan negara kafir, dalam bab hubungan suami isteri. Jadi kalau mengikut Syah Waliullah ni, dia kata dikatakan, kalau dikatakan tu maknanya pendapat dhaif lah. Qila mansuh,
Dikatakan ayat ni maksud dengan ayat pedal. Ayat pedal ni ayat mana? Ayat pedal ni iaitu surah Taubah ayat 36. Ayat 36. Tak bubuh kena cari. Ayat 36 ayat pedal. Ayat pedal ni ni. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Perangilah orang-orang musyrik semua sekali seperti mana mereka itu memerangi kamu semua sekali. Itu panggil ayat pedal. Jadi ayat pedal ni dia jadi masalah di kalangan ahli-ahli tafsir, sebab ayat ni saja ada ulama kata 200 ayat lain jadi mansuh. Ayat ahkam ada 500. Tak. Kerana ayat ni sehabis, ayat lain tak boleh pakai. Itu tak tepat. Tak tepat. Hal lebih jelasnya ayat ni ada konteks dia, ayat lain ada konteks dia. Tidak kata bercanggah tu kita kata mansuh, tak boleh amal dah. Kemudian juga dikatakan mansuh dengan ayat ghanimah. Surah Al-Anfal ayat 41. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin. Sebab bila boleh ghanimah yang diberikan ghanimah itu adalah untuk Allah 1/5, untuk Rasul, kemudian untuk anak beranak Nabi, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Jadi tak ada pun dalam ayat 41 ni kena bagi kepada siapa? Kepada orang beriman yang mana bini dia tu lari ikut orang kafir. Tak ada pun. Jadi kalau ayat ni fa'atul ladzina zahabat azwajuhum misla anfaqu ni kena bagi. Ambil rahatal ghanimah bagi kepada suami yang kehilangan isteri tu. Sedangkan ayat 41 surah Al-Anfal ni menyebut penerima ghanimah peperangan tu tak ada sebut pun suami tadi. Sebab itulah dikatakan mansuh. Dikatakan ayat ni muhkam 343 ni. Nota kita tu kita tulis tiada kata sepakat dalam menentukan ayat manakah yang memasukkan ayat ni. Maknanya banyak andaya sangat. Waktu kata ayat ni, waktu kata ayat ni dah. Bila ada andaya tentang manakah ayat yang masuk, itu menunjukkan bahawa dakwah mansuh tu tidak kuat. Sebab asal pada ayat dia mesti muhkam. Kaedah dia asal pada ayat tu dia mesti muhkam. Jadi bila ada ulama dakwa ayat ni mansuh dengan ayat ni, waktu pula kata dengan ayat lain, bila ada perbezaan pendapat, maknanya tak kukuh. Kalau kata ada ayat mansuh, maka semua kena sepakat terima, itulah yang memasukkan dia. Bila begitu, itu kita boleh anggap sebagai satu yang qat'i, putus. Tetapi bila orang tu kata ayat ni, orang lain pula kata ayat lain pula, maka benda tu sudah khilaf. Bila khilaf tu tak kukuh, tak kuat. Hanya dikira sebagai kukuh untuk mendakwa sebagai mansuh bila semua ulama sepakat bahawa ayat ni mansuh dengan ayat ni, tak ada khilaf. Itu baru boleh kita kata petunjuk bahawa ayat tu sudah mansuh. Jadi di sini bila tidak dapat buat kepastian manakah satu ayat yang memasukkan ayat ayat yang ke sebelah ni, maka semua itu kita kata tinggal dakwah sahaja. Kata Syah Wajullah, yang lebih zahir bahawa ianya muhkam, akan tetapi hukumnya berhubung dengan mudahanah, yakni perjanjian. Ada perjanjian negara Islam dengan negara kafir. Nota 344, menurut Imam Wajullah, ayat ini dapat diamalkan ketika ada perjanjian damai antara orang Islam dan orang-orang kafir, dan ketika orang kafir lebih kuat. Maknanya kita kalau lemah tu terpaksalah kita tunduk
kepada tekanan orang kafir. Jadi ada hukum ni bila ada perjanjian dalam bab ni orang negara Islam dengan negara kafir. Kalau tak ada perjanjian, maka tak perlulah. Oleh hal yang demikian, ia tidak boleh didakwa sebagai mansuh kerana ayat ini menceritakan hukum yang khusus dalam keadaan tertentu dan dipraktikkan dalam suasana tersebut. Dia macam ayat mana? Ayat pun ni lah. Ayat, kalau orang Islam tu kuat, iyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Kalau orang Islam tu kuat, 20 orang ni dia boleh lawan 200 orang. Kalau kuat. Tapi kalau tak berapa kuat, so lawan 2 tak apa dah. Maknanya orang beriman ni, walaupun mereka tu tak cukup orang, dan orang kafir tu lebih ramai, mereka kena perang juga walaupun seorang lawan 10. Maksudnya ni kaedah ni tetap kena apa? Kena berhadapan dengan musuh. Itu berbeza situasi. Kalau kita tengok balik dalam nota kita ni, ayat yang ke-14 mansuh tu, muka surat 142, iyyakum minkum ishruna sabirun. Muka surat 142, 143. Jadi ayat ni Syah Waliullah kata mansuh dah. Maulana Said Palempuri kata tidak mansuh. Kerana apa? Kerana ayat ni dia keadaan berubah. Keadaan orang beriman kuat, dengan keadaan orang kafir lebih kuat lagi. Kalau orang Islam ni kuat, 100 lawan 200. Maknanya lawan 2. Tapi bila keadaan orang Islam ni lemah, tak ramai bilangan, orang kafir lebih kuat, walaupun orang beriman seorang, dia tetap kena berjihad walaupun terpaksa berhadapan dengan 10 orang. Itu keadaan lemah, keadaan kuat. Begitu juga di sini, hukum yang bersabit dengan ayat Mumtahanah ni lagu tu jugalah. Jadi ada suasana boleh amal ayat ni dengan satu suasana kita amal ayat yang satu ayat, suasana lain ayat lain pula. Jika orang Islam lemah, 1 lawan 2. Lemah tu bilangan sikit. Kau mana? Surah Anfal. Al-Anfal tu situ kalangan lemah, 1 lawan 10. Ni. Dalam keadaan golongan muslimin lemah memadai bagi mereka seorang berhadapan dengan 2 orang. Ayat ini menentukan kepada bilangan minimum bagi orang beriman yang diperintahkan supaya tetap teguh dalam menghadapi musuh. Jadi hak seorang boleh lawan 10 tu ketika orang Islam tak ramai lah. Tapi orang ni memang sabar. Kuat dari segi individu tu. Tapi bilangnya hak ada tu tak ramai. Kau kawan. Kalau tengok peperangan Badar lah, peperangan Badar. Orang kafir 1000, orang Islam 300. Tak. Jadi kuat tu dari segi jumlah. Boleh tahu. Kau tengok konteks ayat tu, konteks ayat. Kalau komando kan komando. Ayat yang ke 60 ayat yang ke 11 ada. Ayat yang ke 11 tu. Sebelah ke apa je? Ayat yang ke 66 surah Al-Anfal tu tak? Dia sebut mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Tapi ayat tu, ayat sebelum pada tu, ayat 65, ishruna sabirun juga.
qaid sabar, sifat sabar tu kena ada semua. Tapi dia satu lawan dua tu dia sebut khusus pasal orang lemah berada di kalangan kamu tu. Wa alima anna fikum dha'fa. Ada hak lemah tu. Taubah. Taubah. Anfal. Nota kita salah. Kita tulis taubah. Muka surat 143. Dia kuku mana pun orang beriman tetap kena keluar. Maknanya gini. Kalau musuh tu ramai, dia sikit je. Dia tak boleh lari. Tak boleh lari. Maknanya hak ada tu, seorang tu memang tahap komando lah. Memang sanggup mati. Tapi kalau bilangan tu ramai, hak ada tak cukup sabar mana pun, kena ajak juga pergi perang. Kalau masa Maulana Asri bincang pasal ni, masa dia segi satu lagi dari segi persenjataan. Kalau seorang tu memang mahir pada dia tak kira 10 ke 100 ke dia tetap melawan. Sebab tu dia ada qaid sabirah tu. Sabirah. Lepas tu kalau kira lah ni kan deron tu mesin saja tapi boleh hantar beratus-ratus drone. Dia hak persamaan antara hak surah Mumtahanah dengan Al-Anfal ni dari segi perbezaan suasana. Tu hak pokok dia. Tapi tengok semula lah ayat ni hak Nasri bahas ataupun kita bahas sebelum pada ni. Jadi bila tidak sepakat dalam menetapkan ayat mana yang menjadi nasikh, maka tidak boleh kita nak dakwa ayat yang ke-12 ini, ayat yang ke-11 Mumtahanah ini sebagai mansukh. Kemudian nota 345, permasalahan ini sebenarnya diisyaratkan oleh satu kaedah. Dia ada kaedah dalam usul tafsir ni. Aluh ni tak baki. Kullu amrin warada yajibu imtisaluhu fi waqtin ma li'illatin yaqtadi dhalika al-hukma thumma yantaqil bintiqali tilka al-'illah ila hukmin akhar wa laysa binaskhin. Setiap perintah yang wajib dilaksanakan pada mana-mana waktu kerana illah yang menghendaki hukum tersebut, kemudian ia terangkat dengan sebab terangkat illah kepada hukum yang lain, maka ia bukanlah nasakh. Jadi dia dari segi kaedahnya hukum ni dia mengikut illah. Kalau ada illah ada hukum, tak ada illah tak ada hukum. Macam nilah. Macam Sayyidina Umar ni dia tidak bagi zakat kepada asnaf muallafah. Muallafah qulubuhum tu zaman dia tak bagi. Mu'allafah qulubuhum ni maknanya orang yang ada kemungkinan dapat masuk Islam kalau kita bagi zakat pada dia. Kalau kadang dia kafir. Tak. Jadi Sayyidina Umar kata sekarang ni kita tidak berhajat kepada sokongan keislaman kamu tu. Sebab kita kuat. Jadi kamu nak zakat kau tak zakat kau masuk Islam. Jadi kita tidak berhajat untuk beri zakat kepada kamu nak dapat sokongan daripada kamu. Jadi Sayyidina Umar dia tidak memperuntukkan zakat kepada mu'allafah qulubuhum pada ketika itu. Jadi ada ulama kata Sayyidina Umar dia membatalkan asnaf mu'allafah, tapi orang lain kata al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum tu dia berpusing mengikut illah. Illah diberikan kepada mu'allafah qulubuhum tu kita nak sokongan dia. Jadi sekarang ni kita tidak perlu pada sokongan dia, maka tak perlu. Macam kita tengok illah kita kena wajib zakat bila kita cukup nisab berlalu satu haul. Tapi oleh kerana kita tak cukup nisab, tak wajib zakat. Jadi itu illah. Ada illah maka bila ada illah ada hukum, tak ada illah tak ada hukum. Jadi dalam konteks ni kalau tak ada illah maka hukum tu tak perlu pakai. Tapi bila
ada semula illah, maka adalah hukum. Kalau macam sekarang ni, tak ada perhambaan. Tak ada perhambaan. Tapi bila berlaku perang antara orang Islam dan orang kafir, ada jihad balik, maka hukum perhambaan ni dia akan ada semula. Bukan kata hukum illah, hukum perhambaan itu tak ada langsung dah sampai sekarang. Tapi kalau berlaku jihad semula, akan berlaku balik ni. Hukum perhambaan. Maksudnya setiap perintah yang datang kerana adanya sebab, kemudian sebab itu hilang, maka hukum itu terangkat kerana tiada lagi sebabnya dan ia bukanlah nasakh. Sebab itulah Sayyidina Umar tadi tidak boleh kita anggap sebagai dia membatalkan hukum syarak. Cuma dari segi pelaksanaan. Dari segi pelaksanaan. Kalau hukum wuduk ke mana? Wuduk. Orang kata kondisif tak? Keadaan tidak kondisif. Macam contoh zaman Sayyidina Umar, bila rakyat dalam kelaparan, Sayyidina Umar tidak potong tangan sebab mencuri. Sebab apa? Sebab keadaan pada waktu itu tidak kondusif. Orang ada alasan untuk mencuri pada waktu itu sebab kelaparan, kebuluran. Jadi masa tu tak boleh nak buat hukum. Bukan kata Sayyidina Umar membatalkan hukum wuduk, tidak. Pada waktu itu, kerana keadaan pada waktu itu, suasana. Tapi bila suasana molek semula, tak buat. Cuma yang jadi isu sekarang ni, kita kondisi ke tidak? Itu suku. Dia kena tanya ahli dia pula. Kena tanya apa, lawyer ke, ahli masyarakat ke, pemimpin ke, kondisi ke tidak lah. Kemudian ayat mansuh yang terakhir ni dalam surah Al-Muzammil, orang-orang yang berselimut, iaitu ayat yang ke-21. Kepentingan sembahyang tahajud. Nota sebelah tu sambung ke? Mana? Nota baru. Oh, sambung. Oh, tak habis lagi dah. Kan apa nak kelik. Bukan anak murid nak kelik. Tok guru nak kelik. Ni. Ia bukanlah nasakh, Ini berbeza dengan perintah syarak yang datang secara mutlak atau pada individu tertentu, maka ia tidak harus menetapkan ilahnya dengan ilah yang khusus dengan waktu itu. Banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan orang beriman pada ketika lemah dan sedikit supaya bersabar dan memaafkan orang yang tidak beriman. Sabar dan memaafkan itu pada waktu lemah dan pada waktu sedikit. Kalau ayat tu dia terikat dengan suasana. Kalau hak mutlak ni perintah wa aqimus solah wa atuz zakah. Wa aqimus solah tu dia secara mutlak. Dia secara mutlak tu, secara mutlak macam mana? Kena semaya lah. Semaya ke apa? Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu dalam keadaan ketakutan pun kamu kena semaya khauf. Semaya dalam keadaan rijala, dalam keadaan berjalan kaki ataupun kamu naik atas kuda, tetap kena semaya. Itu yang dikatakan sebagai perintah syarak yang datang secara mutlak pada individu tertentu. Maka tidak harus menetapkan ilahnya dengan ilah yang khusus dengan waktu itu. Kemudian ayat ni wadda kasirun tu berkenaan dengan suasana. Ada syarat suasana. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman kerana dengki yang timbul dalam diri mereka sendiri. Ya dengkilah. Sebab Nabi ni jadi penutup. Nabi SAW itu penutup kepada sekalian Nabi, tidak daripada bangsa mereka, bangsa Israel. Jadi dia marah sebab Nabi ni keturunan Ismail. Dia deki tak habis-habis ni. Orang Yahudi yang keturunan Ishak itu dengan Nabi SAW yang keturunan Ismail. Oleh itu maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka, atau secara lah.
Maknanya ketika Nabi berada di Mekah ni, di Madinah ni, pada peringkat awal-awal Islam ni, lagu ni lah. Duk laku dengan Yahudi sekitar Madinah ni, macam-macam khianat mereka pada Nabi, sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Nanti keputusan Allah tak ada mereka tu lagu mana? Jadi hari ini kita boleh kaitkan dengan peristiwa pengusiran Bani Nadir. Nabi pergi perangi popok Bani Mustalik, Bani Quraizah, dan juga Khaybar tu, Mustalik dah tak? Mustalik tu. Itu amrullah. Maknanya kamu usah pedulikan mereka. Fa'fu, tak usah cara. Wasfahu, tak usah pedulilah. Paling kelain. Tak usah layan dengan buah dengki mereka tu. Sehingga Allah Ta'ala datangkan perintahnya. Maknanya mereka itu akhirnya diperangi oleh Nabi kerana kejahatan mereka sendiri. Jadi segolongan ahli tafsir mendakwa bahawa sebanyak 124 ayat telah masuk kerana ayat pedang. Tu kita kata tadi 124. Dakwah ini tidak sahih, bahkan kesemuanya adalah muhkam. Dia kalau dalam usul tafsir ni, atas ayat tadilah ayat saif tadi, jadi memang jadi kontroversi lah. Jadi kontroversi juga di kalangan mufassirin. Jadi banyak ayat-ayat terkendala disebabkan ayat tu tadi. Jadi sebenarnya setiap ayat tu dia ada konteks, ada suasana dia. Sebab itulah penting dalam bab nasih mansuh ni, iaitu janganlah disebabkan berlaku percanggahan makna di antara dua ayat maka kita cepat kata ayat tu mansuh. Sebenarnya kita kena tengok konteks, suasana. Dakwah ini tidak sahih, bahkan kesemuanya adalah muhkam. Setiap yang didakwa mansuh itu wajib direnungi makna dan diletakkan pada situasi dan keadaan yang bersesuaian dengannya, dan tidak gopoh dan mudah mendakwa sebagai mansuh. Dalam hal ini, jika satu hukum Al-Quran tidak dapat dilaksanakan dalam situasi tertentu, itu tidaklah bermakna hukum itu tidak relevan bagi kemaslahatan manusia. Menurut ayat sebelah ini, ayat surah Mumtahanah dah, jika musuh tidak membayar balik mahar kepada suami yang beriman yang mana isterinya melarikan diri menyertai musuh, maka orang Islam dibenarkan untuk tidak membayar balik mahar yang sepatutnya dibayar kepada bekas suami yang kafir yang isterinya itu beriman dan menyertai negara Islam dan mengawini lelaki Islam. Lagu mana? Bila isteri orang beriman ni lari ikut orang kafir, dah, maka suami tadi, bekas suami tadi, dia berhak menuntut daripada lelaki kafir, yang mana lelaki kafir itu ambil bini orang beriman, minta dia atas klik mahar, dan tu tak mesti bagi. Jadi orang Islam boleh balas balik. Kalau dia tu tak mesti bagi pada kita mahar, kita pun boleh juga tak mesti bagi mahar. Mahar yang ditahan ini sepatutnya diberikan kepada suami Muslim yang isterinya lari menyebelahi musuh Islam. Tidak ada sebab yang jelas untuk tidak diamalkan lagi ayat ini apabila situasi kembali berulang. Maknanya kalaulah balik semula kepada pembahagian dahulu, pembahagian ni kafir harbi, ni kafir ni negara Islam, Darul Islam ni Darul Harbi, kalau timbul semula perang jihad ke apa semua, maka dia akan balik semula pada hukum ni. Cuma sekarang ni, kita ni, dia zaman ni, dia tidak zaman Darul Harbi, Darul Islam. Dia zaman lain. Dia panggil apa ni? Sejak ada ni lah, PBB ni, bangsa-bangsa bersatu. Dia timbul satu istilah Al-Muwatanah. Al-Muwatanah. Maknanya negara yang ada sekarang ni, dia tidak dibuat pembahagian itu berdasarkan kepada beriman tidak beriman. Dia kira rakyat yang duduk dalam negara tu, dia boleh hidup dengan kepelbagaian agama, panggil ta'ayush. Boleh hidup sekali, boleh pegang pada prinsip-prinsip. Kalau kata negara ni negara Islam, negara kafir, bila-bila boleh berlaku peperangan. Tapi sekarang ni, bila negara tu dia ada perjanjian,
mengikut piagam PBB, jadi nak berlaku peperangan itu payah. Itu orang panggil zaman muatanah lah ni. Masing-masing tu dia ada negara yang tersendiri. Di zaman ini sekiranya sebuah negara Islam dan satu lagi bukan negara Islam mengadakan perjanjian dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kafir Quraisy, maka hukum yang terkandung dalam ayat ini dapat dilaksanakan. Cuma sekarang ni tidak sama situasi. Situasi yang berbeza. Wallahu a'lam.